Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan mengenai pemansuhan prosedur pengasingan atau kuarantin bagi mereka yang menjadi kontak rapat kepada kes COVID-19 pada minggu depan. Menteri Kesihatan iaitu Khairy Jamaluddin berkata, bagi fasa pertama ia akan dimulakan dalam sektor perkhidmatan kesihatan awam. Dan sehubungan itu, katanya satu perkeliling telah diedarkan kepada semua petugas kesihatan bertarikh 15 Februari yang lalu. Dan bersama dengan kita untuk berbincang lebih lanjut adalah Profesor Madya Dr. Malina Osman iaitu pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kita pada jam ini. Doktor, pertama sekali kita ingin melihat kepada pengumuman yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin ini. Pada pandangan doktor, mengapa ia dimulakan dengan sektor kesihatan dan tidak dilaksanakan secara menyeluruh, doktor? Kita lihat ia adalah merupakan perkembangan yang positif. Ya. Saya berpendapat dalam keadaan semasa permulaan untuk pemansuhan kuarantin ini adalah diberikan kepada sistem perkhidmatan terlebih dahulu untuk memberikan ruang bagaimana keadaan ataupun sistem tersebut dapat diubah daripada yang sedia ada kuarantin seperti biasa, tetapi pemansuhan kuarantin tersebut dan dengan penilaian risiko yang dilakukan dari masa ke semasa, kita harap ia dapat dipanjangkan kepada masyarakat secara keseluruhan. Ini pada pandangan saya juga untuk mengelakkan sebarang kelang kabut dan juga mungkin ketidakselesaan apabila mula-mula bertukar dalam keadaan tersebut. Kita faham bahawa sehingga hari ini mereka-mereka yang merupakan kontak rapat kebanyakannya perlu menjalani kuarantin, tetapi apabila ia dimansuhkan mungkin mengambil masa untuk kita beradaptasi pada suasana yang baru. Kita juga ingin kaitkan di sini mungkin dari segi pengasingan ataupun kuarantin bagi mereka yang telah mendapat kontak rapat ini akan secara tidak langsung mengubah budaya di Malaysia berkenaan dengan ambil berat mereka terhadap kes COVID-19 ketika ini yang kita lihat masih lagi kita belum selesa dengan jumlah kes yang mencatatkan 5 angka setiap hari ini. Pada pandangan doktor, bagaimana perkara ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia secara keseluruhannya, doktor? Okey, secara umum kita perlu faham data pada masa ini telah menunjukkan Omicron memang jelas menunjukkan gejala yang ringan Pada awal kemunculan Omicron dahulu, kita bimbang seandainya ledakan yang berlaku akan menjadi seperti ledakan Delta pada tahun lepas. Namun berdasarkan data kita melihat bahawa majoriti pada masa ini telah menunjukkan gejala, maksud saya yang dijangkiti itu menunjukkan gejala ringan dan hanya sebahagian kecil yang perlu dirawat walaupun ada sebahagian yang berubah dari tahap 1 tahap 2 untuk menerima rawatan. Namun secara keseluruhan majoriti yang dijangkiti adalah ringan dan pada pandangan saya pada keadaan sekarang ini keadaan yang mana kita perlu melakukan kuarantin yang kalau kita lihat dalam fasa pengurusan epidemik kita sebut late containment tidak lagi terpakai di sini sebab sukar sebenarnya kita untuk melakukan sedemikian apabila jangkitan sudah merata-rata. So oleh itu tumpuan sekarang ini adalah untuk kepada mereka yang masih belum divaksin, kumpulan berisiko yang masih belum divaksin dan juga mereka-mereka yang tidak boleh divaksin. Mereka yang sudah menerima vaksin dan juga dos penggalak wajar untuk diberikan apa yang kita sebut keutamaan untuk menjalani kehidupan seperti mana yang telah kita lalui sebelum ini tanpa sebarang sekatan. Untuk pengetahuan semua, CDC Atlanta di US lebih relax maksudnya peraturan yang mereka kenakan di sana memang tidak mengenakan sebarang kuarantin bagi kontak-kontak rapat yang jelas negatif tapi mereka perlu melakukan ujian saringan dan pada pandangan saya ia merupakan keadaan yang tepat dalam suasana kita pada hari ini. Bagaimana pula kalau kita ingin memastikan masyarakat kita terus meningkatkan kesedaran mereka berkenaan dengan kes COVID-19 dalam negara ini meskipun ketika ini kita lihat pada apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, kita ingin elakkan fear factor dalam kalangan masyarakat itu, tapi kita harus sedar yang bahawa COVID-19 ini adalah merupakan satu penyakit yang belum dapat dilupuskan secara sepenuhnya, tapi kita dalam masa yang sama ingin memastikan masyarakat terus sedar dan mengambil langkah berjaga-jaga. Apa pandangan doktor berkenaan dengan perkara ini, apa yang dapat dilakukan oleh kerajaan dalam memastikan meskipun kita beralih daripada fasa yang kita ingin cuba memastikan COVID-19 ini sudah di dalam konteks masyarakat ini sendiri, tapi dalam masa yang sama kita ingin pastikan mereka terus sedar yang ini penyakit ini masih lagi ada di situ dan kesedaran itu mesti ada dalam kalangan masyarakat, doktor.
Okey, apa yang kita perlu faham ialah, pada masa ini, keadaan COVID-19 ia jauh berbeza sebelum vaksin ditemui. Dan kita perhatikan sepanjang pandemik ni 2 tahun ni, kita memang tidak boleh bergantung kepada sepenuhnya ya kepada tingkah laku untuk mencegah jangkitan ya. Dalam masa tertentu kita saksikan apabila dilonggarkan SOP, memang jelas pelanggaran demi pelanggaran walaupun peringatan demi peringatan sering disampaikan. Namun demikian, kita juga mempunyai penguatkuasaan dalam memastikan semua mematuhi undang-undang tersebut. Dan memang kita mengharapkan semua dapat mematuhi SOP seperti mana yang dicadangkan. Namun kita memang tidak ada pilihan lain selain daripada mendapatkan vaksin. Ya. Mereka-mereka yang perlu mendapatkan vaksin penggalak dan mereka-mereka yang perlu divaksin perlu mendapatkan vaksin tersebut. Sebab jelas di sini pemberian vaksin berkesan dan selamat ya, dan terutama mengelakkan gejala serius yang boleh menyebabkan komplikasi sehingga membawa kematian. Jadi keadaan tersebut apa yang kita boleh buat ialah pada masa ini walaupun jangkitan ringan tetapi ia kekal ya menyebabkan komplikasi serius pada mereka yang berisiko. Dan oleh itu juga kita punya tindakan pada masa ini pada mereka yang belum mendapat vaksin perlu mendapat vaksin segera, dos penggalak, dengar pendapat pakar perubatan di barisan hadapan untuk mendapatkan vaksin dan seterusnya kekal mematuhi SOP seperti mana yang dinasihatkan. Sebab jangkitan Omikron mudah merebak dan jika tidak berhati-hati, ia akan menyebabkan berlakunya ya ledakan kes hingga boleh menyebabkan mereka yang tidak boleh divaksin atau belum divaksin ini mendapat komplikasi serius. Antara lain juga doktor, kita ingin menyentuh berkenaan dengan cadangan pembukaan sempadan pada 1 Mac ini. Sejauh mana kewajarannya dari segi kelembapan ekonomi kita lihat sememangnya COVID-19 ini memberi impak kepada ekonomi negara, tapi sejauh mana impak pembukaan sempadan tanpa kuarantin ini dapat diseimbangkan dengan faktor kesihatan semasa, doktor? Saya berpendapat apabila program vaksinasi ya, mencapai jumlah perkadaran yang kita harapkan ya, yang seperti mana yang disebut oleh pakar-pakar kesihatan awam dan juga cadangan ya, daripada Kementerian Kesihatan, kita mengharapkan proportion kadar 70% itu dapat dicapai dan untuk kanak-kanak sekitar 70-80%. Saya optimis ya, peratusan itu dapat dicapai dengan kerjasama semua dan dengan adanya perlindungan ya yang kita perolehi ya daripada vaksin ini membolehkan banyak aktiviti-aktiviti yang dapat diteruskan ya meskipun mungkin berlaku pelanggaran SOP dan sebagainya seperti yang saya sebut tadi. Memang sukar sebenarnya untuk mempertahankan tingkah laku pencegahan semata-mata. Kita memang memerlukan vaksin. Jadi dengan peningkatan vaksin dan juga penerimaan masyarakat dan kita terus mematuhi SOP, saya berpendapat dengan keadaan yang semakin selamat pada masa ini kita mampu untuk meneruskan pemulihan negara dan juga pembukaan sempadan seperti mana kita harapkan untuk memulihkan semula apa yang sepatutnya kita lakukan ya untuk kebaikan ekonomi negara. Dari segi angka kes COVID-19 yang terbaru dengan 26,701 kes baru dicatatkan di negara, kita melihat kepada 5 angka ini pada pandangan doktor sendiri, wajarkah PKPD ataupun Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan dilaksanakan di kawasan tertentu mengikut lokaliti kes COVID-19 di sesuatu kawasan itu, doktor? Saya berpendapat data epidemiologi perlu dilihat ya. Maksudnya kalau misalnya kata di suatu tempat tu banyak kes yang berlaku sehingga menyebabkan kemasukan ke hospital dan ICU melonjak ataupun mereka-mereka yang terlibat dari golongan berisiko untuk mendapat komplikasi serius ya. Dan mereka yang terdedah kepada jangkitan di tempat tersebut ia berpotensi untuk mendapat jangkitan yang teruk. Saya berpendapat ia wajar dilaksanakan bagi membolehkannya tindakan pantas dilakukan dan juga untuk mengelakkannya dari merebak ke tempat-tempat yang lain. Namun dalam konteks semasa juga apa yang perlu di sini ialah kerjasama semua pihak bagi memastikan ianya tidak berlaku. Kalau boleh kita tak nak lagi ada PKPD dan sebagainya. Dan ini terpulanglah ya pada kita setiap individu di peringkat masyarakat untuk memastikan semuanya dapat dipatuhi bagi membolehkan kita semua selamat dan juga persekitaran selamat untuk aktiviti harian. Baik, itu dia pandangan daripada Profesor Madya Dr. Malina Osman, itu pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia UPM dengan kita pada petang ini yang mengulas berkenaan dengan pemansuhan prosedur pengasingan ataupun kuarantin bagi negara kita Malaysia berkenaan dengan kes COVID-19 seperti diumumkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin semalam, dan kita akan terus bawakan perkara ini dan kita akan terus bincangkan dan bawakan perkembangan lain dalam buletin awal ini.